Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu nasalli ala rasul karim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, ustaz-ustaz, bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati sekalian, kita banyak-banyak syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia daripada Allah SWT, dengan rahim dan kasih sayang Allah SWT, ihsan daripada Allah SWT, kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan buat kesekian kali ini. Alhamdulillah. Saudara-saudara yang sekalian, seperti mana kita sentiasa dengar para sahabat atau jemaah, mereka sentiasa bergembira atas kedatangan Ramadan, dan mereka akan bersedih apabila Ramadan berlalu. Dan dikatakan kalau kita semua umat Rasulullah SAW tahu ganjaran Ramadan ini, kita akan berhasrat supaya seluruh tahun ini Ramadan. Ya Allah, ya Rabbi. Kalau kita tahu ganjaran Ramadan, kita akan berhasrat supaya seluruh tahun ini Ramadan. Ramadan dalam satu malam, kan, di mana kalau orang beribadat dengan penuh iman, iktisab, Allah akan ampunkan dosa. Satu malam di bulan Ramadan, kalau kita dapat itu malam Lailatul Qadr, Allah akan beri ganjaran 1000 bulan, 80 tahun. 80 tahun. Maknanya di antara kita ni dah ada 30 tahun dah puasa, ada lebih. Kalau kita akhir balik umur 15 tahun, katalah 15 tahun. Kalau umur kita dah 45 tahun, kita dah 30 tahun dah. Kalau tiap-tiap tahun 30 tahun ni, saya, tuan-tuan, dapat bertemu, beribadat penuh iman, penuh iktisab, 30 tahun, maknanya lebih kurang kita dah beribadat 2000 tahun lebih. 80 tahun, kalau 10 tahun 800, kalau 20 tahun 1600, kalau 30 tahun 2400. Ini satu anugerah daripada Allah SWT. Nabi SAW, dia begitu sedih memandangkan umat dulu hidup lama-lama, beribu-ribu tahun. Umat dia hidup tak lama, sekejap. Tapi ini Allah SWT beri ganjaran pada kita. Kalau kita dapat setengah daripada kita dah lebih 40 tahun barangkali berpuasa, dan kita dengan iman, dengan harap kepada Allah SWT, penuh yakin dan iktisab, harap pada Allah SWT, kita kena buat segala amalan kita ni dengan penuh yakin dan penuh pengharapan pada Allah SWT. Oleh kerana kita ada harap, maka kita akan bersungguh-sungguh buat usaha agama Allah SWT. Bukan saja di malam bulan Ramadan, hari-hari pun, hari-hari pun saya selalu ingatkan diri saya, hari-hari pun kita semayang 5 waktu satu hari. Orang semayang berjemaah 5 waktu, digandakan 27 kali ganda. Setengah riwayat kata 25 kali ganda. Maknanya kalau saya ada rakan, adik-beradik kita, anak saudara kita, orang keluarga kita, kita ada orang lain, Tuan Haji apa semua ni, Tuan Imam, Bilal, orang siap masjid, dia semayang di masjid, kata dia dah semayang berjemaah 10 tahun. Kawan-kawan kita, kita sendiri ataupun adik-adik kita, saudara pupu kita, dia nak semayang sendiri saja di rumah, di pejabat, di kedai. Untuk dia dapat pahala sama dengan Tok Siap, Tok Imam, Ustaz yang semayang 10 tahun ni, dia kena semayang berapa tahun? 270 tahun. Betul lah, 10 kali 27, 270 tahun. Mana ada orang hidup 270 tahun? Kalau dia semayang sendiri saja, orang semayang dia ni 10 tahun. Kalau 1 tahun, dia kena semayang 27 tahun. Baru sama dengan semayang orang ni setahun. Kalau orang ni semayang 10 tahun, di berjemaah, dia kena semayang 270 tahun. Mana ada orang hidup 270 tahun?
Tapi oleh kerana keyakinan saya lemah, percaya pada janji-janji Allah lemah, peluang-peluang yang Allah SWT beri ni, kita tidak hiraukan. Kita ambil mudah, bertahun-tahun, habis gitu saja. Betul tak? Betul tak? Di luar Ramadan, apatah lagi dalam Ramadan. Ya Allah SWT tingkatkan satu amalan fardu 70 kali ganda. Ya Allah, Ya Rabbi. Kira lah. Anak-anak muda kita pandai kira, kan? Kalau kita rugi sembahyang berjemaah di hari-hari biasa dia, betapa banyak kita rugi. Di bulan Ramadan pula kita rugi, ya Allah. Kan? Itulah maksud Nabi SAW. Saya ingat pada kita, kalaulah dalam Ramadan ni orang tak dapat kesempatan untuk apa dijanjikan dia, satu orang yang malang. Dan orang yang malang ni betul orang yang betul-betul rugi. Sahabat-sahabat Ajmain betul-betul yakin atas janji-janji Allah SWT di luar Ramadan, dalam Ramadan. Kita selalu dengar, tapi kita nak supaya betul-betul masuk dalam hati kita, yakin. Macam mana Abdurrahman bin Auf. Dia bukannya tinggal takbir, bukannya tinggal rakaat pertama, bukannya dia masbuk. Dia bersama Rasulullah SAW dalam masjid. Tapi pada ketika itu datang kabilah dia bawa muatan-muatan perdagangan dia. Dia tengok sekejap je, bukan lama. Dia paling kali sembahyang tak dapat takbir betul lah. Itu je. Bukan dia orang azan dia tengah berlari-lari, bukannya orang apa-apa. Jelas sahabat tak berlari-lari kan, kita tak boleh berlari-lari kan. Bukannya dia di luar masjid masa apa, tak ada, dalam masjid sekejap je. Kan? Dia kata kepada Rasulullah SAW, yang dia rugi itu boleh tak dia ganti dengan segala muatan dia yang dia dapat pedagang itu. Rasulullah kata tak boleh. Kalau tidak dengan kuda-kuda, dengan kenderaan-kenderaan yang bawa muatan, tak boleh. Dengan hamba-hamba ya tak boleh. Tak ada nak boleh nak ganti amal. Kita selalu dengar tu kan, cerita Sulaiman alaihissalam, dia dengan apa, dengan singgasana dia di angkasa, izin Allah SWT. Satu orang hamba Allah kata subhanallah. Nabi Sulaiman turun, tanya dia, apa yang kamu kata tadi? Subhanallah. Kamu punya subhanallah lebih berharga daripada kerajaan Sulaiman alaihissalam seantero dunia. Pasal kamu punya subhanallah akan kekal di akhirat. Kerajaan Sulaiman alaihissalam akan fana, habis, hancur. Ini hakikatnya. Jadi macam mana kita boleh lepas-lepaskan? Sahabat-sahabat tak lepaskan. Kan? Tabi'in, orang alim, kita dengar juga, kita baca dalam buku taklim. Kan? Muhammad, apa nama dia, kan? Dia tak pernah tinggal sembahyang berjemaah sekali saja semasa apa? Semasa ibu dia meninggal, dia mengudurkan jenazah ibu dia. Kemudian dia ganti sembahyang, diulang 25 kali. Dia mimpi, ada suara mengata pada dia, wahai Muhammad, kamu ganti 25 kali sembahyang kamu tinggal ni, dengan harapan kamu dapat menampungnya. Tapi macam mana dengan amin para malaikat? Tak boleh nak ganti. Itu sebab sahabat-sahabat Ajmain dia buat persediaan untuk sembahyang. Orang alim, orang wali-wali dulu tanya kan, orang jumpa dia, saya selalu lihat kamu datang ke masjid sebelum azan dia azankan. Pasal apa ya? Dia kata, saya hamba. Maka tak layaklah seorang hamba dipanggil baru datang. Sebelum dipanggil baru mau datang. Orang Indonesia bilang enggak pantas kan, satu orang hamba baru sudah dipanggil baru datang. Mau sebelum dipanggil baru datang. Itu hamba kan? Saya pun hamba, kita semua mengaku hamba. Kita beri sedekah, sign hamba Allah kan? Tak payah hamba Allah. Kita hamba. Tapi adakah kita ni, saya lah, berkelakuan sebagai seorang hamba? Adakah saudara-saudara kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita berkelakuan sebagai seorang hamba? Kita dengar orang kata,
Ibrahim Idham, jumpa satu orang hamba. Sekarang ni tak ada orang hamba lah, bukan? Orang pekerja adalah, kuli adalah, kerja dengan majikan ada, hamba tak ada. Tapi dia tanya hamba, wahai hamba, apakah yang kamu makan? Dia kata, saya tak ada makan melainkan apa yang Tuhan saya bagi. Apa kamu pakaian? Saya tak ada pakai apa-apa melainkan apa yang Tuhan saya bagi. Apa kehendak kamu? Saya tak ada kehendak melainkan kehendak Tuhan saya. Ini hamba. Kita pun, saya mengaku saya hamba Allah. Tapi ada, dan Allah SWT telah beli kan kita punya diri, kita punya ni, dia tukar dengan jannah. Tapi saya macam mana? Adakah saya berlaku sebagai seorang hamba? Kalau saya seorang kuli lah, driver lah kata, saya punya majikan kata, besok kita pergi Ipoh 7.30 kan, lepas subuh, lepas isyak kan. Adakah tuan-tuan ingat saya datang 7.30? Bukan, saya akan datang pukul 7 atau awal lagi. Pasal saya driver, saya kuli, saya bekerja dengan majikan, dia bagi saya gaji. Faham? Jadi saya kena datang awal. Nanti dia pecat saya, susah saya. Tapi bagaimana dengan Allah SWT? Allah SWT bagi kita segala-galanya. Allah bagi kita segala-galanya. Satu saat saja Allah SWT, 2 saat, 3 saat Allah tarik penapasan kita habis. Tapi Allah panggil kita. Kadang-kadang kita lambat, kadang-kadang tak datang. Tapi kita masih mengaku saya hamba Allah. Ini fikir saudara-saudara. Untuk diri saya, untuk kawan-kawan saya, untuk saudara mara saya, untuk jiran tetangga saya, untuk seluruh umat, kita kena fikir macam mana. Itu sebab ada satu orang ustaz dulu kita keluar kawasan dekat ni saja. Dia cerita masa Isra' Mi'raj kan, masa Isra' Mi'raj Allah SWT menjalankan hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan. Ustaz cerita ini Allah gelar Nabi Habibullah, kekasih Allah, Sayyidul Mursalin sebagai hamba. Ini satu penghormatan, satu penghormatan. Jadi kita ni, kita pun hamba, satu penghormatan. Tapi ustaz tu kata, masalahnya orang cakap sekarang, isunya kan, adakah Allah SWT iktiraf kita ni sebagai hamba dia? Kita kata kita ni hamba Allah, tapi adakah Allah SWT iktiraf kita ni sebagai hamba dia? Macam Nabi SAW diiktiraf oleh Allah SWT sebagai hambanya. Kalau Allah iktiraf kita sebagai hambanya, kita berjaya, sukses orang Indonesia kata. Bukan, Allah redha pada kita, kita redha pada Allah, habis, cukup kita. Tapi itu soalannya, kita mengaku kita ni hamba Allah, tapi adakah Allah SWT mengaku kita, mengiktiraf kita sebagai hamba dia? Dan adakah kita berkelakuan sebagai hambanya? Adakah sifat-sifat kita ni menunjukkan saya ni betul-betul hamba Allah? Untuk inilah saudara-saudara sekalian, untuk kita betul-betul dapat taat pada perintah Allah SWT. Bukan lama, sekejap je. Sekejap je hidup dunia, 70, 60, 70 tahun. Kalau dapat kita hidup dalam dunia ini ikut taat pada Allah SWT kan, Allah SWT akan ikut segala kehendak kita. Di mana? Di akhirat, di syurga yang tanpa noktah, tanpa akhir. Satu pertukaran yang kita tak boleh kata untungnya lebih daripada untung. Tak ada benda kita nak ceritakan macam mana untungnya ni. Kita taat pada Allah SWT 60-70 tahun, itu pun tak termasuk kalau tolak umur sebelum akhir balik berapa tahun saja. Taat pada Allah SWT dalam masa itu, Allah SWT akan apa kita hendak Allah bagi. Untuk berapa lama? Untuk selama-lama-lamanya. Ya Allah. Betul tak? Adakah lagi pertukaran yang lebih hebat daripada? Tak ada. Kalau orang kata, kamu bagi saya 1 juta, saya bagi kamu 5 juta, itu tak ada apa-apa. Kan? Ini Allah kata, kamu ikut taat pada saya 70-60 tahun, saya akan ikut kehendak kamu selama-lamanya. Apa kamu nak Allah bagi? Apa lagi? Tapi sebaliknya, na'udzubillah min zalik. Kalau kita tak dapat taat pada Allah SWT, dalam waktu yang singkat ni, kita menangis, habis air mata darah, keluar air mata nana, minta Allah SWT ampun, kita dapat. Tapi kalau dalam dunia ini setitis air mata, setetes air mata, bukan?
kita menangis karena apa? Karena mengenangkan dosa kita. Allah SWT dengan titisan air mata satu tu, Allah akan ampunkan dosa kita. Kan? Allah akan ampunkan dosa kita. Kita masuk syurga Allah SWT. Jadi untuk taat pada Allah SWT ni saudara-saudara, itulah saya dan saudara-saudara kena usaha. Sebab tak ada perkara yang akan datang tanpa usaha. Betul Allah SWT Ghafurur Rahim, Maha pengampun, Maha penyayang, kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim, kan? Dan kita diminta berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi macam mana kita dengar orang alim kita jelaskan pada kita, terang kepada kita mengikut hadis Rasulullah SAW. Maksud harap ni saudara-saudara, apabila kita usaha, buat usaha, habis kita usaha, baru kita boleh harap. Betul tak? Habis usaha, lepas tu habislah, baru kita harap. Macam anak-anak kita sekolah di madrasah, di universiti-universiti, mereka belajar. Sekarang kalau hafiz ni sebelum subuh mereka dah bangun lah. Hafal Quran. Lepas tu mereka akan ambil apa? Syahadah mereka. Harap-harap mereka akan lulus. Mereka dapat ingat semua 30 juz Al-Quran. Harap. Pasal dia dah. Tapi kalau dia tak belajar, bukan? Asal nak ambil syahadah, berkata saya harap saya ingat. Mana boleh ingat? Boleh kan? Itu bukan harap namanya, orang alim kata. Itu angan-angan. Macam anak-anak kita, dia belajar universiti mana ke universiti, dia tak nak belajar, peksa-peksa saya harap saya boleh lulus. Itu bukan harap. Itu bukan harap. Itu angan-angan. Itu juga saya kena tanya diri saya. Bukan. Saya sekarang kita harap kita akan masuk syurga Allah SWT tanpa hisap. Sebab Nabi SAW kata, kalau kamu kena hisap, habis. Kalau kena hisap saja, habis. Apa maksud tanpa hisap? Tengok-tengok habis, tak ada kira. Sebabnya kalau hisap, habis. Macam mana kita nak bayar, nak hisap, kamu buat ini, kita tak dapat nak beri sebab, jawapan. Orang sekarang justifikasi kepada tindak tanduk kita. Kita hisap, habis kita. Itu kita mau masuk syurga Allah SWT tanpa hisap. Jadi itu perlu kita usaha atas iman dan kita. Jadi usaha atas iman ni bukan main-main. Sahabat ada main, dia usaha atas iman dulu. Kami belajar iman dulu, kami belajar Al-Quran. Sebab dengan iman saja kita boleh ikut segala perintah Allah SWT, ikut sunnah baginda Rasulullah SAW. Sekarang semua orang tahu dalam dunia, orang Islam, tak ada orang yang tak tahu sembahyang itu wajib. Ada kan? Tak ada. Tak. Tapi kenapa semua tak sembahyang? Pasal masalah iman. Semua orang tahu puasa itu wajib. Tapi ada juga naudzubillah min dzalik yang tak puasa pasal iman. Tak? Dan iman itu betul daripada kecil-kecil lagi kita dah belajar, ustaz-ustaz kita beritahu, kita kena lafazkan dengan lidah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kan? Dan kemudian kita kena tasdik ke dalam hati kita. Kemudian kita lahirkan, zahirkan, terjemahkan dengan perbuatan kita. Baru sempurna iman kita. Jadi untuk cakap la ilaha illallah muhammadur rasulullah, ini siapa-siapa pun boleh. Kan? Orang yang belum Islam pun boleh. Saya pernah pergi pasar Pekan Sahari, kan? Ini orang Cina, dia jual belacang besar-besar. Saya kata, okey, yang kecil sikit tak ada ke? La ilaha illallah Pak Haji. Tak nampak ke itu yang kecil? Dia pun boleh ucap la ilaha illallah. Kan? Kalau anda biasa duduk kalangan orang Melayu, la ilaha illallah, biasa. Dia boleh ucap. Tapi kemudian mau tasdik ke dalam hati kita. Kan? Masuk betul-betul dalam hati kita. Ini antara kita dengan Allah saja yang tahu. Kan? Tapi orang alim kata, bila ada dalam hati, baru dia boleh terzahir dengan perbuatan. Macam kita kata tadi, kalau kita betul-betul yakin Allah Tuhan kita, kita betul-betul yakin esok di akhirat besok
Kemungkinan kita nak cari satu pahala, kita berlega di seluruh padang mahsyar, ke hulu ke hilir, ke hulu ke hilir, bukan? Cari mak kita, cari bapak kita, cari isteri kita, kalau bukan? Cari kawan kita, cari semua orang, nak minta supaya dapat satu pahala. Boleh? Tak boleh. Nafsi-nafsi dia pun dalam keadaan cemas. Tapi dalam dunia ni, pergi saja masjid, ya Allah, Allah kan? Satu langkah, satu pahala, satu dosa diampun, satu derajat dinaikkan di akhirat. Satu sembahyang fardu 27 kali ganda. Dia bulan Ramadan kali 70 kali ganda. Kamu sembahyang di malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan iktisab 80 tahun ibadat. Kan? Tapi apa saya tak buat? Kalau tak ada iman tak boleh buat. Walaupun saya tahu. Sahabat dia betul-betul boleh buat. Dia buat, dia tahu, dia kena ada dalam hati. Kita pada dunia kita nampak, kita pergi airport, penerbangan international 2 jam sebelum kan? Ke dalam negeri setengah jam, kan naik bas pun 15 minit kena awal. Ada kita pergi lambat? Tak ada. Takut tinggal bas, takut tinggal kapal terbang, takut tinggal kereta api. Ini kita tak takut kena tinggal, bukan? Ini satu, ini kita tak boleh bayangkan. Tak boleh tu Allah Akbar kita lambat. Berapa banyak kita tinggal, wallahu alam, tak tahu. Tapi kita relax je. Saya lah. Itu kedudukan iman. Sahabat-sahabat tidak. Kan? Sahabat-sahabat tidak. Itu kita kena usaha, betul-betul usaha atas iman saya. Pasal iman, kalau tak ada ni, macam mana kita nak amal? Kan? Kalau kita cakap kita takut pada Allah, tapi kita dalam hati tak takut. Sebab masa dalam dunia, saya boleh cakap apa yang saya selalu cerita macam inilah, kan? Saya boleh cakap apa yang sebenarnya tak ada dalam hati saya, ataupun masih belum wujud. Saya boleh usaha tapi belum ada dalam hati saya tak ada, tapi saya boleh cakap. Boleh kan? Boleh kan? Kalau kamu kata kamu takut kepada bos kamu, saya tak takut lah pada bos saya, dia orang biasa je, saya pun okey, saya kenal dia, kan? Kamu cakap kamu tak takut, tapi bila bos kamu kata bos saya datang, sebenarnya kamu takut. Kamu cakap saja tak takut. Perbuatan kita membuktikan kita takut. Itu perbuatan tu yang zahir daripada apa dalam hati, kan? Anak-anak muda kita, kamu takut boleh? Alah, saya tak takut polis, kan? Dia SPM saja, saya UiTM diploma, kan? Tapi kalau dia bawa motor polis, nampak polis dari jauh pun dia dah slow sikit. Pasal dia takut. Dia cakap saya dia tak takut, tapi hakikatnya dia takut. Dan perbuatan dia menggambarkan dia takut, kan? Itu. Tapi maksud kita cakap ni, contoh ni, apa yang kita cakap di mulut ni boleh tidak bersamaan dengan apa dalam hati kita, kan? Boleh. Kalau orang meniaga ni tak boleh nipu, kan? Tapi kalau dia tipu pun, kalau berlakulah, tapi dia boleh kalau dia tak buat. Boleh. Saya jual murah, ambil lah pakcik, saya jual murah, cost price, saya tak ambil untung ini, pakcik punya pasal. Boleh tak? Ada kita dengar kadang-kadang, kan? Kadang-kadang, ataupun dia kata ini popular ni, semua orang pakai ni. Mana boleh semua orang pakai ni? Kalau semua, tak ada semua orang lah, tapi dia cakap saja pasal nak laku barang, kan? Sebab Saddam Umar kata, kamu nak meniaga, kamu belajar ilmu meniaga dulu. Jangan kamu meniaga sebab kamu nipu, mana boleh nipu, kan? Ini okey ni, ini okey, ini tahan ni. Kalau tak tahan, cakap betul-betul, kan? Tapi maksud kita cakap tu, satu orang, peniaga ke tak peniaga ke, pelajar ke tak pelajar ke, siapa-siapa pun, orang bercinta ke kata, demi cintamu lautan api ku renangi, cakap je, kan? Tak usah laut, api sikit saja dia tak boleh. Dia cakap saja, cakap boleh, tapi dalam hati tak ada. Dan kalau suruh buat, dia tak buat, pasal dalam hati tak ada, kan? Itu sebab di dunia ni ada istilah nipu. Kalau tidak, tak ada perkataan tipu. Kamu cakap tapi kamu tak betul, tipu lah, tipu, kan? Orang naik mahkamah pun dia bersumpah orang, sumpah, boleh jadi saksi tipu lagi. Boleh. Kadang kalau kena, dia kena dakwa hukuman berat,
Tapi boleh juga berlaku. Itu dunia. Jadi iktibar daripada ini semua, saya lah khawatir, saya lah takut. Apabila saya cakap, saya kata pada Allah, ya Allah, saya takut pada kamu. Ya Allah, saya percaya pada kamu. Ya Allah, saya taat pada kamu. Saya takut saya nipu Allah SWT. Tapi sebenarnya dengan Allah kita tak boleh tipu, kan? Jadi itu yang kita kena usaha, supaya apa yang saya cakap, saya benar dengan apa yang saya cakap. Kan? Kita ni buat persediaan keluar jemaah apa semua, hakikatnya natijahnya supaya kita dapat betul-betul yakin pada Allah SWT, kita betul-betul benar dengan kata-kata kita pada Allah SWT. Dan natijahnya supaya dikubur nanti, apabila malaikat tanya kita, ma rabbuka, apa Tuhan kamu, atau siapa Tuhan kamu, kita boleh jawab. Itu je. Soalan dalam dunia ni tak ada masalah. Soalan dalam dunia ni tanya 1000 kali pun saya boleh jawab. Bukan? Sebab yang jawab di dunia ini bukan hati saya, bukan perbuatan saya, bukan amalan saya, lidah saya. Itulah orang mereka kata lidah tak bertulang. Lidah tak bertulang. Jadi kadang-kadang kita ni, kita cakap apa yang kita tak maknakan, dan kita apa yang kita maknakan kita tak cakap, kan? Tapi di akhirat, dalam kubur, tak boleh. Dan itulah yang pentingnya. Itulah yang pentingnya. Itu saja penting dalam kubur. Dan dunia ni kita boleh jawab, itu tak jadi masalah. Bukan yang penentu. Yang penentu dalam kubur. Sekali tanya dalam kubur itu, itulah maka Allah SWT beri kita dunia ni untuk buat usaha, supaya yakin tu betul-betul masuk dalam hati kita. Betul-betul masuk dalam hati kita. Tuan-tuan pun tahu, saya pun tahu, banyak contoh-contoh yang kita boleh, kan? Kalau semua orang betul-betul yakin, kan, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Kita dah belajar Allah Sami' Basar, Kalam, Alim, semua kita dah belajar daripada sekolah kecil, daripada belum, kan? Tapi adakah saya, saudara-saudara saya, jiran-jiran saya, rakan-rakan saya, orang tempat kerja saya betul-betul yakin Allah melihat? Itulah iman, kan? Kalau betul-betul yakin Allah melihat, kita tak akan buat satu perkara pun yang akan menyebabkan Allah murka, yang menyebabkan kita akan terdapat dosa. Kan? Pasal yakin. Dunia kita nampak, kita yakin. Kita masuk supermarket, The Store ke, The Giant ke apa-apa, Tesco ke mana-mana, kan? Ada orang pergi ambil, curi barang, curi, ada? Tak ada. Pasal apa? Ada CCTV, closed circuit TV, dan dia yakin 100%, dia nampak, semua nampak. Kamu dapat, kena. Betul? Yakin. Terus yakin dia menyebabkan perbuatan dia menterjemahkan keyakinan dia. Dia tak buat. Betul? Yakin. Ada orang tak ada. Melainkan dia tak tahu. Wah, saya tak tahu ada CCTV sini, kan? Dia tak buat. Kita semua tahu. Dan kita cakap kita yakin. Saya cakap saya yakin. Ada orang cakap dia tak yakin. Yakin? Mana boleh cakap tak yakin? Kiraman katibin ada. Kamu yakin ada kiraman katibin? Yakin? Tak boleh tak cakap tak yakin. Bukan? Kamu yakin Allah melihat? Yakin? Tak boleh tak cakap Allah tak yakin. Mesti yakin. Tak yakin tak sempurna iman kita. Tapi yakin kita tak sepenuhnya. Sebabnya kita masih lagi buat perkara yang kita tak patut buat. Kan? Allah Sami'ul Alim, Allah mendengar dan mengetahui. Tapi kadang-kadang kita mengumpat je, kan? Mengumpat. Saya bukan mengumpat, cakap betul. Pasal betul lah mengumpat, pasal dia tak suka dengar. Kalau tak betul, itu fitnah. Tak ada, saya kakuzari. Kakuzari bagi yang baik, kakuzari bukan bagi yang tak baik, kan? Jangan kita cuba-cuba nak helah, kan? Saya bagi kakuzari je, kakuzari yang baik, yang menaikkan semangat orang, yang supaya dia dapat beriman, kan? Kan? Itu kita. Kalau kamu tak ada sesuatu yang baik untuk kawan kamu cakap, kamu senyap je. Kan? Nabi SAW kata, bukan? Kalau orang dapat jaga dua perkara di antara dua benda ni, kan? Perkara di antara dua lidah dia ni,
bibir dia ni, dia dapat jaga. Dan antara dua paha ni dia jaga, dia masuk surga insya-Allah. Kan? Tapi ini bukan senang nak jaga. Kan? Betul. Kan? Bila kita betul-betul yakin 100% pada Allah, itu kita kena usaha lagi dan lagi. Apabila iman kita betul pada Allah SWT, itu nak semayang, nak dapat Lailatul Qadar tu dengan iman yang betul, dengan iktisab, pengharapan pada Allah SWT, iman betul, iktisab. Kita dah malam Lailatul Qadar, kita doa, kita kena yakin 100%. Kalau tak yakin, kita rugi. Di zaman Rasulullah SAW, ada orang semayang saf pertama, tapi tak dapat apa-apa. Pasal apa? Pasal munafik. Kita dengar kan, munafik dia datang untuk semayang Jumaat juga. Pasal semua orang semayang, dia pun semayang juga. Melainkan Isya dan Subuh, gelap tak nampak. Saf pertama. Dan kita masuk Ramadan, masuk Lailatul Qadar, tak yakin, rugi. Kena yakin 100%. Bila kita yakin 100%, baru semayang kita akan ada roh. Semayang kita akan ada roh. Macam kita selalu dengar tu cerita dulu kan. Maksud yakin ni tak terlintas di hati kita, Allah tak bagi. Husnuzan, baik sangka, kesempurnaan tauhid. Kau minta pada Allah, kata Allah tak bagi, siapa lagi nak bagi? Allah lah yang akan bagi. Dah kamu buat usaha atas agama Allah SWT, tak yakin lagi? Yakin. Yakin. Dan kalau budak, kita selalu dengar dulu lagi kan, budak maksud dia tak terlintas Allah tak bagi ni, macam kamu dah besar lah, kalau ada kecil lagi daripada kamu kan, dia jumpa, dia pergi mana-mana, mak dia di supermarket ke mana-mana, dia kata mak beli yang ni, mak dia kata tak nak, tak boleh beli, tak boleh, dia nak juga, dia terlintas dalam hati dia, mak dia tak bagi, mak dia memang selalu mak mesti bagi, tak bagi takkan tak boleh, saya anak dia mak saya, saya minta mesti bagi, tak terlintas dalam hati dia, tak dapat, sebab dia minta ke mak dia. Kalau mak dia tak bagi, dia duduk situ, dia tak pergi mana-mana. Tak bagi juga dia nangis, mengelupur situ, bukan? Mak dia menangis, mengelupur bagi. Kan? Kita minta pada Allah, Allah saya, Allah kamu, Allah dia maha kaya, dia bagi apa pun, tak ada apalah pada Allah SWT ini. Orang putih kata nothing lah, gitu kan? Ini Allah boleh bagi, tak ada masalah ni. Apa Allah bagi? Adakah kita yang segitu? Kalau tak dapat, saya duduk sini lah, tak tinggal serip tali ni, saya nangis sampai subuh, baru dia dapat. Tapi kalau setitik air mata pun tak menangis, nak dapat macam mana? Betul tak? Yakin, betul yakin. Betul tak? Itu macam mana boleh buat ni? Sahabat-sahabat, macam mana sahabat boleh buat ni? Yakin. Macam mana sahabat boleh sembahyang, dijaga Rasulullah SAW kan? Satu orang kena panah kan? Kena panah dia 2-3 kali kena panah, dia tak berhenti. Dia kata pasal tak berhenti, saya baca surah Kahfi, saya nak habiskan surah tu. Tapi saya fikir kalau saya syahid mati dalam masa saya kena panah ni, macam mana Rasulullah SAW? Sebab itu dia berhenti. Kalau tidak, dia tak nak berhenti. Khusyuknya dalam semayang. Bukan 1-2 cerita, banyak cerita kan? Macam mana pak sahabat boleh buat macam ni? Sana Ali radhiyallahu, orang ambil panah di atas sedar, macam mana dia boleh sahabat? Pasal kan? Khusyuk. Macam mana dia boleh sembahyang seluruh malam? Bukan dalam Ramadan, di luar Ramadan tu boleh sembahyang seluruh malam. Apatah lagi dalam Ramadan. Dapat macam ni. Kalau saya dapat macam ni, barulah saya punya sembahyang tu ada apa? Ada hasilnya, barulah saya akan lagi tambah iman. Betul tak? Saya dapat, nampak sabar padang pasir, sembahyang 2 rakaat, tengok hujan turun kawasan dia saja, bertambahlah iman. Bila bertambah iman, maksudnya akan bertambah amal. Kita iman tak bertambah, amal pun tak boleh tambah. Saya iman lemah, macam mana saya iman lemah lah, share doa lah, share kan? Sebab saya iman lemah, tak boleh amal. Bila iman kuat, amal banyak. Bila amal banyak, iman lagi kuat. Bila iman lagi kuat, lagi banyak amal. Betul tak? Dia meningkat-ningkat. Macam kita berniaga, modal pun tak ada, macam mana nak berniaga? Modal pun tak ada, macam mana nak berniaga? Kalau dia boleh berniaga, dapat untung, dia boleh labur lagi, dapat untung lagi banyak, lagi labur lagi banyak, lagi labur, lagi untung besar, lagi berniaga besar. Kan? Jadi perniagaan antarabangsa. Sahabat dai antarabangsa.
Milioner iman, bilioner iman, triliuner iman. Itu sebab kita tak boleh bayangkan macam mana mereka boleh sampai negeri China, tapi sampai negeri China. Kita dengan segala kelengkapan, negara jiran pun tak boleh sampai. Nauzubillah min zalik. Betul tak? Tuan-tuan. Dengan segala kekurangan, orang moden kata prasarana, bukan? Infrastruktur, dan dia boleh sampai ke negeri China. Kita ada segala prasarana, tapi iman saya lemah, kan? Sahabat iman pakar, kan? Rumah mereka kaca, kita rumah kita pakar, iman kita kaca, kan? Itu sebab kita masalah. Itu sebab kita kena usaha atas iman kita. Bila usaha atas iman, sembahyang jadi bagus, dapat hasil dari sembahyang, Masya Allah, lagi seronok untuk sembahyang, lagi suka baca Quran, lagi suka keluar jalan Allah SWT. Kau tahulah, orang niaga, tahun ni buka lagi cawangan sana, buka lagi sini, buka, seronok niaga, kan? Kan, itu orang niaga. Saya tak tahu, saya tak niaga, tanya orang niaga. Terus pada tak nak berhenti-berhenti, kan? Macam itu. Waktu itu orang sahabat macam ni kan, tak berhenti-berhenti. Sebab dunia tak pandang, nampak boleh dengan Allah SWT. Iman sempurna, sembahyang sempurna, muamalat pun sempurna, kan? Dia pun muasyarat pun sempurna, akhlak sempurna. Itu cerita, cerita itu tiga orang, cerita tiga orang yang terjerat dalam apa? Dalam gua tu kan. Tengok doa mereka, kan? Satu orang dia kata, ya Allah, saya satu orang bapa, ada bapa, saya selalu daripada dia mengembala kambing, kan? Gembala kambing dia bersusu. Sekali tu dia selalu balik bagi susu pada bapa dia dulu. Sekali tu dia balik, bapa dia dah tidur. Anak-anak dia nak susu, tapi dia takut nanti kalau dia bagi pada anak dia, tak boleh lah, kena bagi bapa dia dulu. Dan dia tak nak bagi, pasal tak nak bagi anak, nak bagi anak dia, tapi bapa dia tidur. Jadi dia tunggu bapa dia sampai subuh. Kan? Adik dia muda-muda lagi, kan? Anak saya pun, kalau anak siapa-siapa pun, kita ingat boleh dah anak kita buat macam ni, kan? Dia balik, kita tengah tertidur, dia kata dia bawa, dia pesan dia, agaknya dia tahu tempat dekat dengan kita aja, dia tulis nota sikit, ini susu kamu, ambil lah, kan? Itu apa itu? Iman. Dia bukan kira logik, iman dia taat pada bapa, dan dia doa pada Allah, kalau kamu terima doa saya itu, amalan saya itu, ya Allah akan buka pintu ni, buka sikit, terima. Dia tahu Allah terima. Sahabat pun banyak macam itu. Sahabat dia buat amal, kan? Itu apa? Suhail kan? Yang dia berhijrah, daripada Mekah pergi Madinah. Dia ditahan oleh orang tengah jalan, bukan? Lepas tu saya kata, saya ni satu orang pemanah yang handal, kamu jangan cuba lawan saya, tapi kalau kamu nak harta saya, nak ambil saya, kamu ambil. Orang tu ambil. Lepas tu dia sampai ke Mekah, Nabi SAW kata, berita yang baik bagi kamu saya, Allah telah turunkan ayat Al-Quran Karim mengatakan satu perniagaan yang baik, kan? Terima. Mereka tahu amalan mereka diterima. Sahabat-sahabat bagi makanan, jamu orang-orang tetamu Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan menyebabnya, dengan sebab mereka beri jamu, anak mereka tak makan, isteri mereka tak makan. Dari turun ayat, tahu. Ini sahabat ini tabi'in, ini zaman Bani Israel barangkali, bukan? Satu orang lagi, dia kata apa? Dia dulu ada satu orang sepupu, kan? Dia amat sayang, kasih pada sepupu dia ni, kan? Dan dia tahulah orang jatuh cinta ni, bukan? Tetapi sepupu dia tak nak ke dia. Satu ketika masa kesempitan, sepupu dia datang pada dia, saya boleh bagi kamu bantuan dengan syarat kamu beri jiwa raga kamu pada saya. Dia nak buat daripada itu, sepupu dia kata takut pada Allah, dia berhenti. Takut pada Allah, dia berhenti. Muasyarat. Tadi akhlak. Akhlak ni buat apa? Ini muasyarat, pergaulan, kan? Pergaulan. Allah, kalau kamu terima, buka sikit lagi kubur, buka sikit lagi gua.
Orang yang ketiga, muamalat, kan? Dia meniaga, penternak, dia kambing ke biri-biri ke apa-apalah. Semua pekerja-pekerja dia bagi gaji semua. Sekali satu pekerja tu dia tak jumpa, tak datang. Dah bertahun-tahun lamanya baru dia datang. Mana saya punya gaji? Orang tu kata, inilah kamu punya ni, ternak-ternak ni beratus ribu-ribu ni lah ternak kamu. Dia kata lebih kurang ceritanya lah kan. Kamu jangan berselawar. Saya ni minta gaji saya. Yalah, inilah kamu punya gaji. Gaji kamu dulu tu dia kata, yang kamu tak ambil tu, saya laburkan. Saya laburkan ini je, biar ni semua kamu. Dan ambil lah. Dia ambil lah. Tak tinggal satu pun tak tinggal. Tu apa boleh. Apa pasal dia boleh buat macam ni? Pasal iman dia betul. Kalau tuan-tuan tak tahulah kan, kita wallahualam bisawab kan. Pasal iman tak betul, itu bukan hak dia pun dia ambil kan. Pasal orang curi, orang merompak, orang ragut ni pun itu iman tak betul lah. Ini hak dia, bukan hak dia lah, tapi itu dia tak ambil kan. Ataupun contoh itu satu lagi, bukan kan, zaman tu kan ada orang jual tanah, dia jual tanah. Lepas tu bila dia jual tanah, orang yang beli tanah tu gali-gali jumpa emas. Dia kata, tuan, saya beli tanah saja, saya tak beli emas ni. Orang yang jual tanah tu, saya jual pada kamu tanah dan emasnya. Ambil lah, saya tak ada, saya tak nak, kamu saya benar. Barangkali boleh ni hasil, tak ada apalah. Kalau ikut fiqh ke apa, barangkali fatwa ke, tak ada apa masalah, boleh ambil lah barangkali kan. Itu hak mereka pun mereka tak nak kan. Kita ni kalau iman tak betul, hak kita, orang pun kita ambil. Ini hak mereka jelas pun tak nak. Tu iman. Jadi bila iman betul, sembahyang dia betul, dapat faedah dari sembahyang dia kan. Muamalat dia betul, tak ada tipu orang. Muasyarat dia betul, pergaulan betul, akhlak dia pun betul, dengan bapa ayah semua betul. Satu orang anak tengok bapa dengan ceria, dengan suka hati, dapat pahala haji dan umrah yang mabrur, yang makbul, bukan? Apa lagi? Kita semua tahu dalam Quran kata jangan cakap oh pun pada bapa kamu. Ini semua. Macam mana kalau akhlak kita, kalau iman kita tak ada benar? Betul tak? Itu sebabnya betul-betul kita kena, suka tak suka, tak ada pilihan, kita kena bina iman kita. Barulah dapat khusyuk dalam sembahyang. Barulah boleh dapat muamalat yang betul, muasyarat yang betul, akhlak yang betul. Dan Rasulullah SAW itu didatangkan untuk menyempurnakan akhlak. Betul tak? Rasulullah SAW didatangkan untuk menyempurnakan akhlak. Dan kalau kita sembahyang ini mencegah fahsyat dan mungkar. Saya tahu sembahyang saya tahu muamalat saya tahu muasyarat saya tahu akhlak saya. Betul tak? Kalau muamalat saya tak sempurna, muasyarat saya tak sempurna, akhlak saya tak sempurna, mana sembahyang saya tak sempurna. Sembahyang tak sempurna pasal iman saya tak sempurna. Itu pokoknya. Bukan? Pokoknya pasal iman saya tak sempurna. Kalau pokok lah memang pokok lah. Kalau akar dia betul, dia punya batang tegak, bukan? Bila batang dia tegak, barulah dia punya dahan-dahan tegak. Daun-daun dia subur, menghijau, bukan? Akan memberikan buah-buahan yang rasanya manis, bukan? Itulah. Bukan kita nak sembahyang saja. Okey, tak ada dah saya sembahyang, saya tak ada lain, tak ada. Tak boleh. Sembahyang tiap agama, tapi kesempurnaan agama bukan dengan sembahyang saja. Okey lah, tak payahlah, lain-lain tak payah. Saya bawa kereta ikut saya nak bawa pun tak apa, saya dah sembahyang. Bukan macam itu. Saya meniaga macam mana saya nak meniaga pun boleh, saya dah sembahyang. Bukan macam itu. Saya parking macam mana saya nak parking pun tak apa, saya dah sembahyang. Bukan. Kalau sembahyang saya betul, muasyarat saya betul, muamalat saya betul, akhlak saya betul, kan? Sembahyang kita pergi satu tempat sekarang orang buat projek-projek kan, banyak tiang-tiang, bangunan belum siap lagi, tiang-tiang. Kita kata ni bangunan, ni bukan bangunan, ni tiang-tiang yang bangunan dia belum siap kan. Kalau bangunan mesti ada lantai dia, mesti ada dinding dia, mesti ada tangga dia, mesti ada tingkap dia, mesti ada pintu dia, mesti ada ceiling dia, mesti ada atap dia kan. Itu baru satu bangunan yang komplit, yang siap, yang orang lain boleh duduk, boleh dapat manfaat daripada dia, orang lain pun boleh datang nak berteduh, boleh. Kalau tiang-tiang saja, saya pun tak dapat manfaat, orang lain pun tak dapat manfaat
Kan? Kalau saya sembahyang saya tak betul kerana saya tak usah iman saya, dia khuatiri, dibimbangi, ditakuti. Bukan? Saya akan menipu diri saya dan saya menipu orang lain juga. Pasal apa saya menipu diri saya? Pasal saya ingat saya dah sembahyang dah. Tapi oleh kerana saya tak dapat hasil dari sembahyang, kemungkinan sembahyang saya ni tak betul. Jadi saya dah sembahyang 60 tahun pun, 70 tahun pun, kan? Sembahyang saya tak betul. Jadi saya khawatirlah, takutlah. Betul tak? Bahaya. Kan? Berbahaya. Rasulullah SAW, Hadrat Anas radhiyallahu anhu, dia bekerja dengan Rasulullah SAW dalam kitab kan, tuan terbaca kan, semenjak umur 8 tahun orang kali kan, berpuluh tahun dia kerja. Dia kata sekali pun Rasulullah tak pernah marah dia. Sekali pun Rasulullah tak pernah marah dia. Kalau ada ahli bait, ahli-ahli rumah Rasulullah SAW marah pada dia, tak apa-apa pun Rasulullah kata ingatkan, ini tak boleh, pasal ini dia berlaku macam ni pasal dah takdir. Dah takdir, macam mana nak buat? Kan? Takdir dia. Jadi nak marah apa? Takkan kita nak melawan takdir, kan? Sahabat-sahabat semua yakin pada takdir. Bukan? Takdir adalah percaya pada nasib baik, untung baik dan qadar, kan? Baik ni sebahagian daripada iman, rukun iman, kan? 6 perkara, kan? Sebahagian kena iman. Itu baru cerita ini pun kita tahu, dah selalu dengar kan? Abu Darda dengan apa? Dengan Salman Farsi. Kan Salman Farsi dia suruh Abu Darda pinangkan satu orang wanita untuk dia. Lepas tu Abu Darda pergi Pinang. Lepas tu orang rumah dia kata, kami tak nak pada orang yang menghantar, kami nak pada orang yang datang. Dan orang dulu kahwin tak susah. Ada lelaki, ada perempuan, ada saksi, ada wali, apa semua cukup syarat kahwin. Kan? Tak payah nak buat, nak tunggu kenduri kendara besar-besar kan. Ada kahwin dulu kenduri sikit-sikit cukup lah. Kan? Kat sahabat kahwin di medan perang pun ada. Kan? Jangan susah-susahkan kan. Jangan perkara yang senang kita senangkan, perkara yang susah jangan kan. Yang nak kita nak keluar jalan Allah dia kan. Kahwin sikit sudah. Jadi bila itu berlaku, Abu Darda ni dia malu ala, dia bila dia jalan dia jauh sana sikit. Abu Salman Farsi pun tahu selalu ni Abu Darda mengelak dia. Jadi satu ketika ceritanya lebih kurang kan, dia tanya pada Abu Darda, pasal apa kamu selalu mengelak pada saya? Dia kata, dulu kamu suruh saya pergi pinangkan satu orang, saya pula yang kahwin, saya minta maaf dengan kamu. Apa jawab Salman Farsi? Saya lah yang patut minta maaf, pasal sudah tulis dalam azali, dalam Lauh Mahfuz bahawa dia jodoh kamu. Macam mana pula saya pandai-pandai suruh kamu pinangkan untuk saya? Tengok, yakin qada dan qadar, qada dan qadar, qadar dan qadar, yakin 100%, tak ada marah. Kalau kita tak yakin qada ni, ada ke orang dia terlanggar kita, dia sengaja nak langgar kita? Mana dia sengaja nak selanggar kita? Bukan? Kereta dia wasak, kereta kita wasak, dia sengaja ke? Kan? Dia ambil gelas tu, dia bawa pecah, dia sengaja ke nak pecah? Tak ada. Dah, kalau dia qada nak marah apa? Kan? Gelas RM1 je, RM2 je kot barangkali. Kalau kita tak betul kan, kita marah dia sampai dia pun terasa hati, lepas tu tak nak keluar jemaah dah. Saya masa sikit saja dia marah saya lebih-lebih. Bukan saya sengaja kan. Dia marah saya macam ni, malulah saya depan orang. Misal kan, pun tak nak keluar, saya tak nak keluar dah. Bukan? Betul? Kan? Kita percaya pada qada kan, qada. Kita akhlak kita betul, ini takkan berlaku. Tapi oleh kerana iman saya tak betul, sembahyang saya tak betul, muamalat saya tak betul, muasyarat saya tak betul, akhlak saya tak betul. Tapi saya ingat saya dah buat. Dan oleh kerana saya tak betul, jadi orang ni, dia kata dia orang ni sembahyang, tapi dia orang macam ni, saya tak nak lah ikut dia orang. Bukan tak? Membahayakan diri saya, pasal saya nipu diri saya ingat saya dah sembahyang, tapi sebenarnya saya tak sembahyang, itu sebab saya punya akhlak macam ni. Dan orang lain pun bahaya juga. Pasal dia bahaya pada dia, pasal dia dah jauh pada agama. Orang yang luar agama lagilah jauh, dah tak dapat masuk agama. Kan? Itu sebab kita kata kena masuk Islam ni sepenuhnya. Sepenuhnya masuk Islam, tak ada pilihan. Kena masuk sepenuhnya. Kalau tidak, kita bahaya, orang lain pun bahaya. Saya ada kereta, semua okey, kan? Cermin semua okey, kan? Enjin semua ada, minyak semua ada, brake tak ada. Brake tak ada. Berbahaya untuk saya, bahaya untuk orang lain. Bila-bila boleh accident.
Saya pun nyawa saya akan terancam, nyawa orang pun akan terancam. Kalau nyawa kamu orang saya terancam, tahanlah juga. Dan terlanggar orang, tak dapat break. Iman itulah break. Break iman. Nak cakap saya break. Nak kata orang break. Nak tengok break. Betul tak? Break. Ini first class punya break. Kalau break tak makan, dah cakap dah baru berhenti. Dah cakap dah apa berhenti, kan? Orang dah rasa hati dah, orang dah pecah hati dah. Kan? Nak jumpa dia entah bila-bila jumpa dia dah tak ada, dah tak tahu, tak kenal dia. Mana nak jumpa dia, minta maaf, tak ada. Tak ada break. Sahabat-sahabat ada break. Sangat-sangat penting kita usaha atas iman kita. Untuk kita, untuk orang lain, untuk kesejahteraan umat seluruhnya. Kalau saya tak usaha atas iman saya, bila lagi saya nak usaha? Itulah kita minta keluar jalan. Itu kita boleh puasa ni, saudara-saudara, puasa. Sekejap saya puasa dah lagi, dah 5-6 hari dah. Dekat seminggu dah kan. Sebab boleh sembahyang tarawih. Apa tu orang ada pergi umrah lagi bulan puasa. Mudah kan. Yang membolehkan kita semua buat ini semua pasal ada sahabat-sahabat usaha, pasal ada tabiin usaha. Kalau mereka tak usaha, kita tak boleh buat ni semua. Selain maghrib nanti buka puasa, Allah malakasumtu bika amantu ala rizqi. Habis buka puasa kita ada habis kan. Pas sembahyang maghrib 10 minit habis, bukan? Betul tak? Senang. Yang membolehkan kita buat ni semua kerana ada orang yang buat usaha. Macam kita pergi sini bawah ni kan. Pergi beli serban ni, beli kain, pelekat bawah. 5 minit dia tak sampai kan. Berapa share? RM10. Baik. Saya beli, saya jual habis. 5 minit. Untuk membolehkan kita beli kain pelekat 5 minit ni, berapa banyak usaha, berapa banyak kerja, berapa banyak pengorbanan, berapa banyak tenaga, berapa banyak masa, berapa banyak duit telah dilaburkan, betul tak? Kalau dulu sekarang pun hutan belantara orang tebang pokok-pokok, ratakan tanah, buat batas, tanam itu apa? Pokok-pokok apa namanya? Kapas, bukan? Lepas tu siram lagi, taruh baja lagi. Turut, jangan banyak sangat cahaya matahari, bukan? Membesar, jangan kalau supaya tak ada makan apa, tak ada makan serangga apa semua, bagi ubat-ubat serangga. Ni pokok kapas ni besar, ada orang datang. Dulu pakai hamba di Amerika, ambil pokok daun-daun kapas ni, bukan? Lepas tu kapas jadi benang tenun jadi kain. Bukan senang. Ada orang kerja shift malam, buat jahit belah-belah kan. Dah kain dah siap jahit, tahu warna lagi, dye lagi apa semua. Hantar factory, tahu dalam apa kotak, bukan? Label, cap lagi apa semua. Hantar pelabuhan, naik kapal lagi atau naik kapal terbang. Hantar pergi Port Klang, bawa Port Klang, datang sini ada orang bawa lori apa semua, bawa pergi store, bawa sini daripada store, bawa sini. Baru boleh kita beli 5 minit. Betul tak? Bukan datang begitu saja, tak ada. Kita mana fikir tu mana orang tanah pokok kapas apa semua. Orang setengah orang kita pokok kapas pun tak tahu, tak tengok, tak reti. Sekarang ada joke zaman moden, dia katakan kalau kita tanya anak-anak kita kata susu daripada mana, dia kata dulu orang cakap susu daripada lembu kan. Kalau anak-anak moden tanya susu daripada mana, susu daripada supermarket. Pasal dia tak pernah tengok lembu. Dia tak pernah tengok lembu, dia ingat susu daripada supermarket. Jadi gitu je kita dapatkan pelekat ni, kita tak fikir pun macam mana orang susah payah berpanas, berjemur, siang malam, kerja gaji tak cukup apa semua, buruh asing apa semua, kerja kilang apa semua. Tu yang membolehkan kita ni. Kita tak ada fikir lah. Gitu je kita semayang, boleh semayang maghrib 3 rakaat 5 minit 10 minit. Ada kita fikir alhamdulillah, syukur tu sahabat-sahabat dulu dia tu, sebab sahabat betul bermandi darah, bermandi peluh semua apa semua, itulah saya dapat sembahyang ni. Ya Allah sahabat, ampunkanlah sahabat. Ada tak kita fikir? Ada pun saya ingatlah. Kan? Ajaran-ajaran sekali berkali ada lah fikir sahabat. Tidak, tak ada fikir pun. Sahabat-sahabat untuk membolehkan kita ni dapat sembahyang, dapat di kalimah, dapat iman apa semua. Mereka dipulaukan dalam lembah Abu Talib tu bukan sehari 2 hari. Bukan sehari 2 hari, 3 bulan berturut-turut sampai habis makanan. Anak-anak mati di pangkuan kan.
Tak tahu apa dia makan. Kan? Ini mereka korban. Kan? Dan setelah itu pun, setelah dapat agama pun, mereka berhijrah ke Madinah selai sepinggang. Orang kaya jadi miskin. Saya nak bakar berapa kedai habis, buang macam itu saja. Korban macam itu saja. Bukan? Di masa mereka senang pun mereka korban lagi. Semasa mereka dah senang, agama dah berkembang pun, mereka terus berkorban lagi. Cerita Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dapat 100,000 dirham. Pagi dapat, petang habis. Sampai dia punya apa? Khadam tanya dia, ya Ummul Mukminin, kalau kamu simpan sikit tadi, boleh juga kita beli untuk kita buka puasa, daging ke apa ke. Kita hanya ada sekeping roti dan minyak zaitun je. Tengok kita puasa dah. Dia orang masih ni dia korban. Ini sebab agama boleh berkembang, sebab kita boleh dapat agama. Kalau mereka tak korban, tak dapat. Abdullah bin Rawaha, tengok. Itu Nabi SAW hantar Jumaat pergi Mu'tah. Dia kata Zaid bin Harisah jadi amir. Kalau Zaid syahid, siapa? Ja'far bin Abu Talib jadi amir. Kalau mereka syahid, dia Abdullah bin Rawaha jadi amir. Kalau dia syahid juga, kamu mesyuaratlah antara kamu semua. Abdullah bin Rawaha dengar itu, dia nak sembahyang dulu hari Jumaat. Hari Jumaat. Dengan Rasulullah SAW. Bayang kamu, dia sembahyang dengan berbelakang ke baginda Rasulullah SAW, bukan senang, bukan? Nabi Isra Mi'raj, dia sembahyang, semua Nabi-Nabi sembahyang belakang dia. Dia Sadul Mursalin, Habibullah. Nabi pergi Isra Mi'raj, Jibril tak boleh ikut. Macam mana dekat dia dengan Allah SWT, Allah je yang tahu. Jadi dia nak sembahyang dengan Nabi SAW, Sadul Mursalin. Pada hari apa? Sadul Ayyam, hari Jumaat. Jadi dia tangguh sikit lah. Dia tangguh, lepas sembahyang Jumaat, Rasulullah nampak Abdullah bin Rawaha. Pasal apa kamu nampak? Kita nak sembahyang kamu dulu lah. Pasal apa? Sahabat-sahabat kamu dah lepas dah setengah hari. Dia kata kamu akan lambat masuk surga 500 tahun daripada sahabat-sahabat kamu. Ibadat penting, tapi usaha agama lagi penting. Di bulan puasa mereka perang Badar bulan puasa. Wajib puasa, tapi Rasulullah SAW kata kalau daya boleh buka puasa. Pasal kalau tak ada usaha agama, macam mana agama boleh ada? Kalau kita ni semua nak makan nasi saja, nasi berani, nasi pulut, nasi ayam, semua nak makan nasi, tapi tak ada orang pergi bendang. Satu masa habislah nasi. Tak ada lah. Semua orang tak nak pergi bendang. Itu pun pergi bendang sekarang dah senang, pakai traktor je. Betul di Perlis ke, di Kuala Selangor ke, pakai traktor je. Berapa? Gitu je mereka dulu keluar jalan Allah SWT, susah. Pergi China, lalu ke India, Himalaya, macam mana? Wallahualam bisa. Sekarang Asia je, senang. Itu pun tak keluar juga lagi. Astaghfirullahaladzim. Saya lah. Jadi itu tuan-tuan, penting usaha agama. Kalau kita tak usaha, habis siapa nak, mana-mana dapat agama. Itu Rasulullah. Itu pun dalam perang tu, cuba bayang tak. Abdullah bin Rawaha. Macam mana korban dia. Sekali itu, bila Zaid bin Harisah syahid di jalan Allah SWT, Abdullah bin Ja'far atau Ja'far bin Abi Talib, saudara lelaki Ali bin Abi Talib, dia jadi amir. Pegang, putus tangan kanan dia. Dia pegang dengan tangan kiri dia, bendera. Putus juga dia, gini pula. Putus orang tombak dia di belakang. Bila orang mengkafankan dia 90 liang di badan dia. Mempertahankan apa? Mempertahankan agama. Supaya saya boleh sembahyang maghrib 5 minit, 10 minit. Lepas tu bila Ja'far bin Abi Talib syahid, orang tanya Abdullah bin Rawaha, mana Abdullah bin Rawaha? Dia masa itu di satu penjuru, dia tengah makan sikit dia daging, dah 3 hari dia tak makan. Bukan bulan puasa dalam perang, 3 hari tak makan. Kita puasa pukul 4-5 tadi, pukul 7.30 dah makan dah. Dia 3 hari tak makan. Dia bila dengar atau orang panggil dia, ini Ja'far bin Abi Talib syahid, dia buang daging dia. Dia kata pada diri dia, ini Ja'far bin Abi Talib dah sampai syurga apa semua. Wahai Abdullah bin Rawaha, kamu ni masih sibuk dengan dunia kamu. Dia dah 3 hari tak makan, setakut daging tu, itu dia kata dunia dia sibuk dengan itu, dia buang. Inilah pengorbanan sahabat. Ini sebenarnya pengorbanan. Saya buat apa semua ni, kita nak cakap ini satu pengorbanan.
Malulah kita beberapa kali kan, tak layak nak cakap ni pengorbanan. Tapi tak apalah, pasal kita umat akhir zaman. Itu pun Allah terima. Bukan? Itu pun Allah terima. Sebenar-benar pengorbanan sahabat dah buat. Sebenar-benar masa ini pun, ini Maulana ni, dia orang dah buat. Dia orang dah menangis, dia orang dah jual tanah, dia orang dah tinggalkan keluarga mereka apa semua, mereka dah buat. Kita ni sikit-sikit saja. Itu sebab saya nak habis ni kan, berapa penting? Itu itu satu orang tu dia kata, dululah contohnya, saya ingat contoh betul lah. Saya pun ingat lah, tuan-tuan pun ingat pun boleh terima lah contoh tu. Dia kata kan, ibarat kita ni ibaratnya macam kalau ladang kan, itu hutan belantara tu semua orang dah tebang kan, dah buat batas, orang dah tanam apa, dah tanam pokok-pokok buah-buahan apa semua, bukan? Tinggal lagi sekarang musim apa, buah-buahan dah masak, dah masak. Jadi sekarang buah-buah dah masak, jadi kena ada orang pergi ambil buah-buahan tu. Kalau tidak dia gugur, busuk, habis, rosak. Apa kan, betul tak? Kena ambil, kena orang datang ambil. Jadi kita ni, dia kata ibarat inilah, orang nak suruh kita ni pergi ambil buah-buahan tu. Buah-buahan ni dah rosak ni, kalau dah masak sekarang ini, kamu pergi ambil. Kalau kamu tak ambil, buah ni rosak, kamu akan menzalimi buah ni, dan menzalimi diri kamu, kerana buah ni kamu boleh dapat bukan untuk orang lain, untuk kamu. Kalau kamu tak nak pergi, kamu menzalimi ini rezeki Allah ni, dan menzalimi diri kamu pasal kamu tak dapat buah tu. Betul tak? Ini pasal sahabat-sahabat dia main. Itu korban ni, bila kita usaha atas satu benda, Allah bagilah benda tu kan. Kita nampak rumah banyak ni sekarang kan, pasal orang usaha atas rumah. Betul tak? Dan bila orang usaha atas rumah, masa orang buat rumah tu kotor lah apa semua, orang tak suka. Tapi bila rumah dah siap, wah, jual 500,000, 300,000, 800,000. Betul tak? Betul tak? Pasal dia korban. Itu tanah tu kan, buat padi pun dah gano apa semua, cantik tu, bagus tu kan. Anak-anak kita ni dari Kazakhstan pun datang, belajar hafiz ni. Kita nak belajar, kita tak larat ni, siang malam belajar gini, umur kecil pada ni lagi 2 tahun kan, susah, mak dia susah. Tapi bila semua dah jadi hafiz, semua dah jadi maulana, semua dah jadi mufti, wah, alhamdulillah, bagus. Maknanya kita hendak yang itu je. Ya, pengorban ni kita tak nak. Susah. Kan? Belajar tak nak, tapi lulus nak 4 flat supaya senang. Belajar tak nak. Tak boleh, tak jadi punya. Mesti kena ada usaha. Suka tak suka. Jadi kita semua nak agama bagus. Kita nak sama zaman macam zaman Madinatul Munawwarah. Kan? Semua orang tidak mustahil. Tapi kita kena usaha. Dan usaha kita ni, banding itu kita tak banyak usaha kita. Macam tadi, pokok tu dah apa. Jadi kita pergi saja. Maksudnya pasal sahabat-sahabat sedang usaha sebegitu banyak, Allah amkan hidayat seluruh alam. Allah amkan hidayat. Kan? Tahu zaman kita ni pun, Maulana ni berapa dia punya korban pun kita pun tak tahu. Kan? Dia orang yang telah korban. Bukan dia orang korban, dia orang bangun malam apa semua, kita tahulah. Kita punya. Jadi dengan berkat korban orang ni, ada orang dah bersedia saja untuk terima hidayah. Betul? Untuk terima hidayah, terima. Jadi kita pergi saja masuk Islam, pergi saja masuk. Saya punya korban ke? Tak tahulah, mungkin terbantuan kan. Tapi pada zahirnya tak adalah, bukan korban kita. Kita pergi saja, nak jumpa je orang ni. Dah masak dah. Kalau ini pun kita tak pergi, macam di Sabah apa semua dulu kan, masuk dalam situ sikit kan, barangkali ada lah, barangkali kan. Kalau kita tak pergi, ini orang dia dah masuk. Ya, kita datang lambat apa? Kami ada orang datang, kami masuk sudah agama mereka. Kamu tak datang, pasal kita lambat saja. Orang lain dah masuk. Baru-baru ni jemaah pergi Brazil. Brazil, kan? Saya dengar tu Kau Zarif, ratus-ratus masuk Islam. Dulu jemaah Ustaz Abdul Hamid pun pergi, Syekh Baik Khalid pun pergi, ini baru juga pergi. Menunggu. Book tiket apa semua, naik kapal terbang berapa, sampai sana masuk Islam. Apa yang kita korban? Korban lah itu. Tapi itu maksudnya, dibandingkan dengan sahabat, tak ada apa-apa. Tapi ini ganjaran yang tunggu kita. Ini tak habis makan. Satu orang saja masuk Islam,
Nabi SAW kata pada Sayyidina Ali, satu amal Islam itu adalah lebih baik bagi kamu dengan lebih kurang maksud macam itulah, untuk keselamatan kamu lah. Ini jemaah ni berapa untung mereka, bukan satu orang, bukan 200 orang. Takkan tuan-tuan tak ada ganjaran macam ni? Tak kan? Tak, bukan takkan tak ada. Jadi tak ada, azam lah, book tiket apa semua boleh pergi lah. Betul tak? Itu mudah lah. Allah kasih mudah sama kita. Percayalah tuan-tuan. Allah SWT dia jadikan kita, dia beritahu kuntum akhar ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah jadikan kita sebaik-baik umat ni. Allah tahu apa yang kita boleh buat. Jangan kita ni menzalimi diri kita. Saya tak boleh, Allah kata boleh, kita pula kata kita tak boleh. Boleh, insya-Allah. Betul tak tuan? Apa pula tak boleh? Allah tahu kita boleh puasa sebulan, dia tak suruh kita puasa sebulan. Kalau betul-betul tak boleh, okey, tak apalah, sakit apa semua, jangan minta sakit. Kena bayar fidyah. Allah tahu kita ni boleh keluar jalan Allah SWT, boleh buat usaha agama Allah SWT. Dah dari dulu dah, Allah dari azza wa jalla, daripada zaman dulu dah. Lauh mahfuz dah tulis dah, kita ni umat akhir zaman, sebaik-baik umat, Allah tahu. Kan? Jadi itu kita kena buat, kerja yang kita kena buat. Apa kerja? Tak ada susah ni. Tuan-tuan bagi azam, saya nak keluar ni, terutamanya bulan Ramadan keluar. Kan? Kalau tu dari jemaah 15 hari bulan Syaban dia dah keluar, akan balik sebelum raya. Tak apalah kita keluar bulan Ramadan. Ini bulan-bulan, bulan Rejab, bulan Syaban, bulan Ramadan. Ini bulan yang baik kita keluar jalan Allah SWT. Kan? Ini masa dah seminggu dah lebih. Sekarang sikit lagi dah masa untuk keluar jalan Allah SWT. Kan? Jadi tuan-tuan, mata sikit jadi siapa insya-Allah yang akan bagi nama untuk keluar jalan Allah, mudah saja insya-Allah tuan-tuan. Yang pentingnya kita bagi nama. Kemudian itu yang kita boleh buat. Untuk kebaikan kita, bukan untuk orang lain, untuk kita. Dan kalau kita tak buat, itu kita menzalimi diri kita. Dan orang lain dia tak boleh dapat manfaat daripada kita. Macam buah buah masak, kita tak pergi ambil, dia buruk je. Kita pergi nak ambil buah tu saja. Bukan kita suruh tanam buah, bukan kita suruh tebas belantara, bukan kita suruh taruh baja, bukan kita suruh taruh perairan, pun tak ada. Dah siap dah. Kan? InsyaAllah tuan-tuan, siapa yang sedia, mana sedia, kita azam insyaAllah ambil manfaat daripada bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan kita keluar satu amalan sunat digandakan 10, seperti amalan fardu, sembahyang fardu digandakan 70 kali ganda. Kita keluar jalan Allah SWT, kalau kena dengan malam Lailatul Qadar pula, ya Allah ya Rabbi. 80 tahun punya ibadat, 1000 bulan, 84 tahun. InsyaAllah kita bagi nama dulu tuan-tuan. Mula dengan azam. Bila ada azam, lepas tu kita buat ikhtiar kita. Kalau orang kerja minta cuti ke, sembahyang hajat, kan? Bulan puasa ni lagi pula mudah. Ada satu waktu di bulan Ramadan, bulan puasa, doa kita dimakbulkan. Kita minta lah doa, ya Allah saya nak keluar jalan Kau ya Allah. Baik sangka dengan Allah SWT. Allah Maha Rahim, Maha luas dia punya rahmat. Mudah bagi Allah SWT. Allah SWT yang memudahkan Nabi Musa AS dan kaum dia lalu di Laut Merah, yang buka Laut Merah. Allah yang sama akan buka lorong untuk kita keluar jalan Allah SWT. Baik sangka dengan Allah. InsyaAllah tuan. Kita bagi nama dulu. Tak keluar hari ni, besok. Tak keluar besok, lusa. Tak keluar lusa, bulan depan. Tak keluar bulan depan. InsyaAllah. Pentingnya kita ada azam. Ada niat. Setiap perbuatan bermula dengan niat. Kita puasa malam, jangan lupa niat. Walaupun ada orang kata niat sebulan, tapi kalau lupa niat, niat. Lepas tarawih kan, imam pun kata nawaitu samaradin, kita pun ikut nawaitu tarawih. Sekarang masa niat tuan-tuan, niat azam untuk keluar jalan Allah SWT. Tak ada niat macam mana nak mula. Mula-mula niat dulu. Lepas itu kita usaha. Lepas itu kita serah pada Allah SWT. Lepas itu barulah kita kata Allah Maha Rahim. Saya dah usaha ya Allah. InsyaAllah. Bismillah. Bagi nama insyaAllah.
4 bulan, 40 hari, negara jauh, negara jiran, bulan Ramadan. Sikit saja kita korban. Tengok tu. Ja'far bin Abu Talib, tengok dia korban. Macam mana? Bismillah lagi tuan-tuan. Lagi tuan-tuan, kalau di bulan puasa masa hati kita lembut, kita juga tak bagi nama, bulan mana lagi kita nak bagi tuan-tuan? Pujuk hati kita. Saya nak keluar insya-Allah. Tuan-tuan. Kita nak lawan ni lawan hati saja, lawan nafsu saja. Kita puasa ni lawan nafsu. Pasal nafsu kita ni dia dibenamkan, benamkan apa? Dalam api 1000 tahun. Allah tanya, siapa kamu? Aku, kamu. Bagi dalam sejuk 1000 tahun. Tanya, siapa kamu? Aku, kamu. Masuk dalam lapar 1000 tahun. Baru dia kata, kamu khalik, saya makhluk. Kita ni dalam bulan puasa, nafsu kita lemah sikit kan. Pasal mau kita kawal. Allah di bulan puasa ni, Allah ada 5 perkara kan, yang Allah bagi pada umat ini, yang tidak pernah diberi pada umat dulu kan. Bau busuk daripada orang yang puasa ni lebih harum kepada Allah SWT dari bau kasturi kan. Dan ikan-ikan di laut berdoa untuk keampunan kepada orang yang puasa kan. Dan Allah hiasi syurga tiap-tiap hari dan beritahu bahawa ini hamba-hambaku akan dilepaskan di beban dan mereka akan datang pada kamu kan. Dan syaitan-syaitan yang jahat-jahat ni akan ditambat kan. Dan satu lagi, mereka ni akan diberi jannah. Sahabat tanya, adakah ini mana itu kadar? Bukan, ini adalah ganjaran orang yang bekerja dapat. Jadi ini kita sahabat syaitan semua dah, syaitan jahat-jahat kita ikat dah. Tinggal lagi perasaan kita, nafsu kita sikit-sikit saja. Itu kita nak lawan dalam bulan puasa. Senang. Pasal syaitan dah ikat. Kalau bulan puasa so dia ikat kita, lagilah tak dapat bagi nama. Sekarang bulan puasa, bagi nama saja dulu. Tuan-tuan jangan ingat ini bagi nama ni satu perkara, tak ada apa. Bagi nama insya-Allah. Saya tak pernah, saya pergi Sri Talib, saya tak pernah bagi. Hari ini, bulan Ramadan, saya nak bagi nama. Saya nak keluar jalan Allah SWT. Lagi dan lagi nama, bagi lagi dan lagi. Insya-Allah, siapa lagi bagi nama insya-Allah. Untuk keluar jalan Allah SWT. Allah SWT sediakan untuk orang yang keluar jalan Allah SWT ni bermacam-macam ganjaran. Lebih-lebih lagi di bulan puasa ni. Doa banyak-banyak, doa untuk saya dan doa untuk semua insya-Allah ya. Subhanallah bihamdihi.